Melati kuntum tumbuh melata, sayang merban di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sidang pendengar sekalian, kesihatan merupakan nikmat kurniaan Tuhan. Manakala setiap jenis penyakit merupakan ujian yang Maha Esa. Allah menyuruh hamba-hambanya berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit. Walaupun begitu, menyembuhkan atau sebaliknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Lantaran itulah kita telah memilih tajuk pengamal perubatan antara doktor dan bomoh. Untuk sama-sama kita selami kekuatan-kekuatan yang terkandung dalam kedua-dua jenis perubatan ini. Untuk itu, saya telah menjemput 3 orang ahli panel yang rasanya amat sesuai dalam membincangkan isu ini. Saya memperkenalkan ahli panel pertama, Syazana Izzati. Baiklah, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, saya persilakan ahli panel yang pertama untuk menjelaskan definisi frasa-frasa penting yang terdapat dalam tajuk forum kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Pengamal perubatan bermaksud orang yang bergiat dalam bidang perubatan, mencari punca dan berusaha untuk mengubati mengikut disiplin perubatan yang diamalkan. Manakala doktor pula membawa maksud orang yang berkelayakan dan bertauliah untuk mengamalkan perubatan. Menurut pengamal perubatan internasional yang terkenal, Ustaz Azhari bin Ibrahim, bomoh terbahagi kepada 2 kelompok, iaitu bomoh putih yang menjalankan aktiviti mengubat pesakit dengan menggunakan kaedah yang diterima oleh syarak seperti menggunakan Al-Quran, Al-Hadis, air jampi yang menggunakan Al-Quran dan Hadis, menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan-bahan persekitaran yang bukan najis dan kaedahnya tidak bertentangan dengan syarak. Manakala jenis bomoh yang kedua ialah bomoh hitam yang mengubati pesakit dengan menggunakan kaedah yang bertentangan dengan syarak, iaitu menggunakan jin, syaitan, menyalahgunakan Al-Quran dan Hadis serta menggunakan bahan-bahan yang najis dan bertentangan dengan syarak dalam perubatan mereka. Kembali kepada pengurusi. Terima kasih. Jadi kita sudah mendapat gambaran yang jelas tentang erti pengamal perubatan, doktor serta bomoh. Yang menjadi persoalan kita ialah apakah yang menjadi skop perbincangan kita berdasarkan tajuk forum kita pada hari ini. Jadi, saya persilakan ahli panel kedua untuk memulakannya. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengerusi. Sidang pendengar sekalian, pertama sekali, saya suka melihat tajuk ini dari sudut perbandingan antara doktor dengan bomoh. Saya akan memfokuskan perbandingan dari aspek pengesan penyakit. Doktor menggunakan kaedah diagnosis untuk mengesan penyakit dan kaedah yang diamalkan oleh doktor lebih saintifik dan dapat dibuktikan secara terang dan dapat diterangkan punca penyakit, langkah mencegah dan implikasi serta simptom-simptomnya. Untuk mengesah penyakit, doktor mengamalkan 2 kaedah, iaitu kaedah pertama dikenali sebagai pengalaman klinikal. Manakala kaedah kedua yang lebih saintifik ialah menggunakan kaedah pemeriksaan. Hal ini bermakna doktor akan mengesan penyakit pesakit dengan menggunakan kaedah ujian darah, sinar X, ujian urin, ujian tekanan darah dan lain-lain lagi. Contohnya, melalui ujian darah, jika kandungan gula dalam darah lebih tinggi dari skala 11, bermakna pesakit tersebut menghidapi penyakit kencing manis. Namun, bomoh pula hanya membuat andaian terhadap suatu penyakit berdasarkan apa-apa yang diceritakan oleh pesakit dan kemudian akan menggabungkannya dengan pengalamannya yang lalu. Ada juga bomoh yang menggunakan makhluk halus untuk mengesan penyakit atau diistilahkan sebagai menurun. Kelemahan bagi usaha mengesan penyakit oleh bomoh ini ialah tidak terdapat bukti-bukti yang saintifik dan ada kalanya silap membuat andaian terhadap penyakit jika pesakit tidak menceritakan yang sebenar. Kerana tidak ada bukti itulah maka pesakit dirawat berdasarkan simptom dan bukannya penyakit itu sendiri, dan hal ini boleh mengakibatkan pelbagai kerumitan yang berlaku. Kembali kepada pengerusi.
Terima kasih ahli panel yang kedua yang melihat perbandingan antara kedua-dua pengamal perubatan yang perlu diberi perhatian. Bagaimanakah pula ahli pandangan panel yang ketiga? Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera sidang pendengar sekalian. Bagi saya, kita semua perlu melihat dari sudut sumbangan mereka terhadap pembangunan kesihatan negara, bukannya membandingkan doktor dengan bomoh. Antara penyakit yang berkesan diubati oleh doktor ialah ketumbuhan peringkat awal. Jikalau tidak dilakukan pembedahan oleh doktor, maka ketumbuhan itu akan merebak. Begitu juga dengan kecacatan kanak-kanak ketika lahir. Contohnya, usus yang tidak mempunyai saluran. Jadi, pembedahan yang perlu dilakukan, namun ada setengah pesakit yang menghidap kanser payudara tetapi takut untuk melakukan pembedahan, lalu pesakit ini telah berjumpa bomoh. Namun, setelah usaha itu tidak berkesan, maka pesakit itu semula berjumpa doktor tetapi nasi sudah menjadi bubur. Kerana tahap kansernya sudah tahap keempat dan sukar diubati lagi. Namun, kita perlu sedar bahawa ada penyakit tidak berkesan diubati oleh doktor kerana kaedah saintifik tidak berkesan. Antaranya penyakit histeria, dirasut dan gangguan makhluk halus. Penyakit ini tidak boleh dikesan secara saintifik tetapi perlu bacaan ayat-ayat Al-Quran untuk menundukkan makhluk halus tersebut. Kita perlu percaya adanya makhluk halus kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, "Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadatku." Begitu juga dengan penyakit tenaga batin yang memerlukan urutan serta penyakit yang berkaitan spiritual, angin, air, selusur untuk ibu bersalin, ubat pengasih, ubat guna-guna, disantau atau disihir. Terima kasih ahli panel yang ketiga. Nampaknya terdapat perbezaan dari segi pandangan antara ahli panel kedua dan ahli panel yang ketiga. Ahli panel kedua melihat perbandingan antara segi keefisienan, manakala ahli panel ketiga melihat dari sudut sumbangan bomoh dan doktor. Jadi, untuk merunaikan lagi persoalan ini, saya persilakan ahli panel yang pertama. Dipersilakan. Terima kasih sidang pendengar sekalian. Saya suka melihat dari sudut perbezaan peralatan antara doktor dengan bomoh. Untuk diagnosis penyakit, doktor telah menggunakan alat-alat yang berteknologi tinggi seperti sinar X, alat pengimbas CT dan MRI. Doktor juga mempunyai kaedah rawatan yang dapat mengurangkan kesakitan. Contohnya, kaedah laparoskopi yang tidak perlu melakukan pembedahan yang besar, cuma pembedahan untuk beberapa cm sahaja. Melalui pembedahan ini, kamera kecil dimasukkan ke bahagian yang dibedah dan rakaman ini boleh dihantar kepada pakar luar negeri jika tidak dapat diselesaikan oleh pakar perubatan kita. Ubat-ubatan yang digunakan oleh doktor juga amat berkesan kerana telah melalui tapisan-tapisan tertentu. Sebelum digunakan, ubatan-ubatan melalui tapisan di makmal sebelum digunakan diuji kepada haiwan seperti tikus putih dan kucing. Selepas disahkan berkesannya dan tiada kesan sampingan, barulah ubat itu digunakan untuk manusia. Bomoh pula tidak mempunyai teknologi tetapi hanya menggunakan gerak hati dan naluri untuk mengesan penyakit. Jika dilakukan pembedahan pun hanyalah menggunakan pembedahan batin yang tidak menyakitkan. Ubatan-ubatan yang digunakan pula terdiri daripada air jampian ayat-ayat Al-Quran. Hal ini selaras dengan firman Allah SAW dalam surah Al-Isra ayat 82 yang bermaksud, "Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman." Bahan-bahan lain yang digunakan sebagai ubat oleh bomoh ialah akar dan daun kayu, bahan-bahan sumber asli dan alam sekitar seperti gamat, ikan haruan dan belut yang tidak mendatangkan kesan sampingan. Kembali kepada pengurusi majlis.
Terima kasih kepada ahli panel pertama. Mungkin ada ahli panel lain yang ingin menambah. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi. Sidang pendengar sekalian, saya masih lagi cuba untuk melihat sumbangan kedua-dua pengamal perubatan ini daripada melihat perbandingannya. Perubatan moden yang diterajui oleh doktor memang terbukti berkesan untuk melawan penyakit. Doktor dibekalkan dengan antivirus untuk melawan virus daripada terus membiak. Kalau virus membiak, maka sistem pertahanan badan akan dibunuh. Antara antivirus terdapat di Malaysia, HART, iaitu kombinasi antivirus yang sudah dibuktikan berkesan. Begitu juga dengan ubat penenang untuk pesakit mental yang dikenali sebagai Valium. Untuk menahan kesakitan, terdapat juga Postan dan paracetamol. Namun, terdapat juga dengan kesan sampingan daripada ubat-ubatan yang dikembalikan oleh doktor ini. Ada ubat yang boleh merosakkan buah pinggang dan hati kerana ubat berlebihan. Dikumuhkan melalui buah pinggang dan hati. Ubat biasa seperti paracetamol juga ada kesan sampingan iaitu gastrik. Bagi ubat yang dibekalkan oleh BOMO, tidak mempunyai kesan sampingan kerana hanya daripada bahan semula jadi, serta bebas daripada bahan kimia dan dadah. Cuma masalahnya ialah maklumat berkaitan dos yang patut diambil tidak jelas dan dos berlebihan boleh mengakibatkan kesan ketoksikan kepada penggunanya. Alat-alat yang digunakan untuk mengisi ubat oleh BOMO tidak disterilkan terlebih dahulu, memungkinkan berlakunya keracunan. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih ahli panel yang ketiga atas pendapat yang cukup kritis berkaitan sumbangan kedua-dua pengamal perubatan ini. Seterusnya, apakah pula pendapat daripada ahli panel yang kedua? Terima kasih kepada pengerusi. Sidang pendengar sekalian, saya akan membuat perbandingan kaedah rawatan antara doktor dengan BOMO. Kaedah rawatan pertama yang diamalkan oleh doktor ialah pesakit luar. Kaedah kedua ialah pesakit akan dimasukkan ke dalam ward setelah dilakukan pemeriksaan ataupun dirujuk oleh doktor-doktor di pusat-pusat kesihatan. Kaedah ketiga ialah kawalan rapi. Doktor akan memantau pesakit ini dengan kerap kerana biasanya pesakit dimasukkan ke pusat kawalan rapi terdiri daripada pesakit yang berada pada tahap kronik dan kritikal. Kaedah rawatan doktor yang keempat ialah perasingan. Doktor akan mengasingkan pesakit daripada bergaul dengan masyarakat bagi pesakit yang mengidap penyakit berjangkit, terutama yang berjangkit melalui udara seperti selsema burung dan influenza A. Tuntasnya, kaedah rawatan daripada doktor ini lebih berkesan. Bagi BOMO pula, kaedah rawatan hanyalah pemerhatian, jampi, urut atau diberikan ubat sahaja. BOMO tidak menjalankan kaedah-kaedah seperti yang diamalkan oleh doktor. Kaedah yang diamalkan oleh BOMO kurang berkesan kerana semua pesakit dirawat dengan cara yang sama. Penyakit pula mudah berjangkit kerana BOMO membenarkan pesakitnya bebas bergaul bersama keluarga. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih ahli panel yang kedua. Pengerusi, boleh saya menambah? Saya ingin melihat dari segi perbezaan kos. Jika pesakit mendapatkan rawatan daripada doktor, kosnya amat mahal terutama bagi penyakit-penyakit kronik kerana melibatkan kos yang tinggi untuk perawatan dan ubatan. Sebagai contoh, pemindahan ijab jantung di Institut Jantung Negara memerlukan kos sebanyak RM180,000. Namun begitu, kerajaan akan masalah rakyat ini lalu menubuh Jabatan Kebajikan Sosial di setiap hospital bagi memberi kemudahan kepada pesakit yang tidak mampu. Begitu juga pihak-pihak syarikat insurans seperti Prudential dan Takaful Ikhlas yang banyak membiayai ahli-ahlinya melakukan pemudahan. Namun, bagi pesakit yang menganggap bebanan kos yang tinggi menimbulkan masalah, maka memilih untuk berjumpa BOMO.
Kos untuk mendapatkan rawatan daripada bomoh tidak mahal kerana hanya menggunakan bahasa tempat. Bomoh juga tidak perlu menyediakan tempat tinggal dan makan minum untuk pesakit. Ada sesetengah bomoh juga mengubat pesakit kerana keikhlasan menyebabkan kosnya tidak tinggi. Namun ada bomoh yang meletakkan nilai pengeras yang tinggi. Namun sekiranya masyarakat sedar bahawa bomoh itu materialistik, maka bomoh itu akan dipulau oleh masyarakat secara perlahan-lahan. Terima kasih ahli panel pertama yang melihat perbezaan dari segi aspek kos. Mungkin ada tambahan daripada ahli panel yang kedua? Terima kasih kepada pengerusi. Setelah kita berbincang selama hampir 20 minit, saya melihat kedua-dua pengamal perubatan mempunyai kekuatan masing-masing kerana yang menyembuhkan ialah Allah yang Maha Esa. Marilah sama-sama kita berdoa agar kedua-dua pihak dapat berpadu tenaga kerana doktor ada kekuatan dari segi teknologi, manakala bomoh ada kekuatan dari segi budaya. Doktor perlu menggunakan kecanggihan teknologi zaman sekarang untuk menyebarkan dan berkongsi amalan perubatan dengan doktor-doktor lain di seluruh dunia. Bomoh juga ada kekuatan tersendiri kerana bidang perbomohan merupakan bidang perubatan tertua dan menjadi simbol kekuatan budaya. Semua kaum di dunia berbangga dengan kehebatan bomoh masing-masing yang bertunjangkan kekuatan budaya kaum masing-masing seperti bomoh kaum Melayu, bomoh Cina, bomoh Siam, bomoh India, bomoh Jawa dan lain-lain. Kita berharap agar kedua-dua pihak itu iaitu doktor dan bomoh dapat duduk semeja agar ubat daripada bomoh boleh diperluas penggunaannya. Lagipun, ini sudah ada kajian saintifik terhadap ubat-ubatan bomoh seperti gamat, belut, ikan haruan dan tungkat ali serta kacip Fatimah. Kita juga patut berbangga kerana sudah ada beberapa hospital di negara kita yang menyediakan rawatan alternatif. Terima kasih ahli panel yang kedua. Pengerusi, boleh saya menambah sikit? Saya amat setuju dengan pendapat ahli panel yang kedua sebentar tadi bahawa kedua-dua pihak perlu duduk semeja untuk membantu antara satu sama lain. Namun, sebelum itu, kedua-dua pihak perlu mengatasi masalah yang wujud supaya tahap keyakinan masyarakat terhadap mereka akan meningkat. Bagi doktor, pertama sekali rawatan yang diberikan harus bersungguh-sungguh. Jangan selalu berikan ubat Panadol sahaja sehingga digelar Dr. Panadol. Kedua, masa menunggu untuk mendapatkan rawatan mestilah singkat. Ketiga, doktor perlu menangani penularan wabak ubat tiruan dan jangan biarkan doktor terlibat dengan gejala penjualan ubat batuk. Akhir sekali, doktor jangan pentingkan keuntungan terutama bagi doktor kerajaan yang bekerja sambilan di klinik swasta yang memujuk pesakit membuat pembedahan di klinik swasta agar mendapat keuntungan. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih kepada ahli panel sekalian. Oleh itu, selesailah perbincangan kita pada hari ini. Dalam ruang masa yang ada, saya persilakan ahli panel untuk mengutarakan rumusan sebagai majlis penutup. Dipersilakan. Kita jangan melihat siapa yang merawat sama ada doktor atau bomoh. Tetap lihatlah sumbangan mereka. Untuk sampai ke puncak, terdapat banyak jalan. Untuk sembuh, doktor atau bomoh. Tepuk dada, tanya selera. Kita hanya merancang, tapi Tuhan yang menentukan. Yang berubat ialah pesakit. Yang mengubat adalah doktor atau bomoh. Yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap penyakit ada ubatnya, kecuali penyakit tua atau mati. Sebagai akhirul kalam, dapat disimpulkan bahawa setiap pesakit berhak mendapat perkhidmatan terbaik daripada mana-mana pengamal perubatan.
Apa-apa pun, setiap pesakit perlu memastikan bahawa rawatan yang diterima tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianuti masing-masing. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.